Selamat pagi Bapak Ibu. 我们今天开始讲圣经中所有上帝对人的呼召。 Hari ini kita mulai membicarakan tentang panggilan daripada Tuhan kepada manusia yang tercatat di dalam 我们 Alkitab. 已经结束了耶稣基督在地上为了人类受了撒旦的试探。 Kita telah mengakhiri khotbah tentang Yesus yang dicobai di dalam dunia ini demi umat manusia. 基督从神的形象、神儿子的地位降世为人，道成肉身。 Kristus yang dari gambar dan rupa Allah dan dengan rupa manusia dia inkarnasi menjadi manusia. 他就亲自成为了人类。 Maka dia dengan sendirinya telah menjadi manusia. 这是神对人最大的尊重。 Ini adalah kehormatan yang terbesar daripada Tuhan kepada 也 manusia. 是神对人类最大的恩赐。 Dan juga merupakan karunia terbesar dari Tuhan kepada manusia 上帝 pula. 爱世人，甚至将他的独生子赐给整个人类。 Allah mengasihi dunia sehingga mengaruniakan anak tunggalnya kepada seluruh umat 让 manusia 一切信他的人不至灭亡，反得永生。 agar supaya setiap orang yang percaya kepada dia tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. 上帝不但使人成为被造界最高峰的受造物， Allah bukan saja menjadikan manusia sebagai makhluk ciptaan yang tertinggi, 也把神自己的形象样式放在人类的人性里面， tetapi juga menaruh gambar dan rupanya di dalam sifat kemanusiaan itu. 神还亲自把第二个位格降到世界上来，与人一同住在一起。 Allah masih mengaruniakan Allah kepribadian yang kedua datang ke dalam dunia untuk tinggal bersama-sama dengan 是 manusia. 神对人最大的尊重。 Inilah kehormatan yang tertinggi yang Allah berikan kepada manusia. 的神在人类中间所赐下最大的恩典。 Dan juga merupakan anugerah yang terbesar yang Allah berikan kepada manusia pula. 耶稣道成肉身的时候， Ketika Yesus inkarnasi menjadi manusia, 圣经说这个叫做以马内利， Alkitab mengatakan ini yang disebut sebagai 就 Immanuel, 是神与人同在， yaitu Allah beserta dengan manusia. 神与人同性， Allah bersama-sama dengan manusia mempunyai sifat yang sama. 神与人一同居住在这地球上。 Allah bersama dengan manusia tinggal di dalam dunia 这 ini. 样看，上帝所造的万有，最中心的就是这个世界。 Dengan demikian kita ketika melihat segala sesuatu yang diciptakan oleh Tuhan, yang paling pusat adalah dunia ini. 上帝所造的世界中最重要的就是基督。 Dunia yang diciptakan oleh Tuhan yang terpenting adalah 当 Kristus. 全人类跟基督发生关系的时候， Ketika seluruh umat manusia mempunyai hubungan dengan Kristus, 人就与神发生了关系。 maka demikian juga manusia pun berhubungan dengan 当 Allah. 人类在基督里面领受救恩的时候， Ketika manusia menerima anugerah keselamatan di dalam Kristus, 人就可以回到上帝的恩典跟上帝的基业里面。 maka manusia pun bisa kembali ke dalam anugerah dan pusaka yang Tuhan berikan itu. 基督的代表性是很重要的一环。 Oleh karena itu, sifat perwakilan daripada Kristus itulah sangat yang penting. 耶稣在什么事上代表人类呢？ Dalam hal apakah Yesus mewakili umat manusia? 他在受试探、受试炼的事情上代表人类。 Dia mewakili manusia dalam hal pencobaan ataupun dalam hal mengalami pengujian. 因为人被造是天使堕落以后的事情， Karena manusia diciptakan itu setelah malaikat jatuh ke dalam 所 dosa. 以上帝创造人最大的目的就是要人类再一次回到一个特别的地位上，成为上帝的见证人。 Maka tujuan utama Allah menciptakan manusia salah satunya adalah supaya manusia bisa kembali lagi pada tujuan asalnya, yaitu menjadi saksinya. 因为天使本来应当成为上帝最中心、最重要的行使上帝旨意的仆人。 Karena seharusnya malaikat adalah para hamba Tuhan yang melakukan semua kehendak Tuhan dengan ketaatan. 天使竟然有一部分离开了上帝旨意，成为以上帝为敌的魔鬼。 Tetapi sebagian daripada malaikat akhirnya merupakan pemberontak kepada Tuhan dan bermusuhan dengan Tuhan. 所以这些堕落的天使
就没有办法成为上帝的见证人。 Maka para malaikat yang jatuh ini tidak bisa menjadi saksi Tuhan. 他们成为上帝的仇敌。 Mereka menjadi seteru dari Allah. 那么这其中最大的原因，就是因为他们违背上帝一个很重要的命令。 Alasan terbesar daripada semuanya ini karena mereka telah melanggar perintah terbesar dan terpenting daripada Allah. 所有被造者都应当敬拜耶稣基督。 Semua ciptaan harus menyembah kepada Yesus Kristus. 那么，上帝创造的万有中间，是哪一种被造者有敬拜的权柄呢？ Lalu di antara semua ciptaan Allah, makhluk manakah yang mempunyai kuasa atau hak untuk menyembah? 就是有永恒性的、有灵本质的、有位格的，才能敬拜。 Yaitu yang mempunyai sifat kekekalan, yang mempunyai sifat roh, dan mempunyai 有位格的， kepribadian barulah bisa menyembah. 没有位格的是没有敬拜的权柄的。 Yang tidak mempunyai kepribadian, tidak mempunyai kuasa untuk menyembah. 没有在灵性的存在中间，就没有敬拜的权柄。 Yang tidak berada di dalam roh, mereka juga tidak mempunyai kuasa untuk menyembah. 所以，永恒的、 Maka yang kekal, 自我救物的， yang mempunyai kesadaran sendiri, 是灵界的、 yang di dalam dunia roh, 有位格的， yang mempunyai kepribadian, 这才能敬拜。 ini semua barulah bisa menyembah. 敬拜是神与被造界最高峰中间一个不能否定也不能没有的最大的区别。 Penyembahan ini merupakan satu perbedaan yang terbesar di antara Allah dan di dalam semua dunia ciptaan itu. 物质不能敬拜， Materi tidak bisa menyembah, 动物不能敬拜， binatang tidak bisa menyembah, 矿物、这物也不能敬拜。 dan semua tumbuhan itu pun tidak bisa menyembah, 能敬 atau alat bahan tambang 能敬拜上帝的， yang bisa menyembah kepada Tuhan. 只是有位格的、 Hanyalah yang berkepribadian, 自我存在的、 hanya yang ada dengan 有 sendirinya, 灵性本质的、 hanya yang mempunyai sifat 有 kerohanian, 永恒的位格的，才能敬拜上帝。 kepribadian yang bersifat kekekalan, mereka lah yang bisa menyembah kepada Tuhan. 能敬拜上帝而不肯敬拜上帝的，只有一个，就是撒旦跟他的参与。 Dan yang bisa menyembah kepada Tuhan tetapi tidak mau menyembah kepada Tuhan hanya setan dan semua kaki 所 tangannya. 以这些就变成上帝的仇敌。 Maka ini semua pun akhirnya menjadi musuh Tuhan. 上帝以撒旦跟他的帮派成为仇敌的时候， Ketika Allah dan setan beserta dengan pengikutnya itu menjadi seteru, 就变成了灵界的大征战。 dan itu terjadi peperangan terbesar di dalam dunia roh 灵界的大敌对， dan merupakan permusuhan yang terbesar di dalam dunia roh. 这个事情发生了以后， Setelah hal-hal ini terjadi, 神就创造了人， maka Allah pun menciptakan manusia. 神把人造成有灵性、有永恒、有位格、有敬拜可能的一个最高的塑造物。 Allah menciptakan manusia menjadi manusia ciptaan yang tertinggi yang mempunyai sifat kekekalan, mempunyai sifat roh, mempunyai sifat kepribadian dan mempunyai sifat untuk bisa menyembah. 所以人被造了以后，就形成一个很特别的位分。 Maka setelah manusia diciptakan itu menjadi satu posisi, satu identitas yang sangat penting. 人在善与恶的中间， Manusia berada di antara baik dan jahat. 人在永恒与暂时的中间， Manusia di antara kekekalan dan kesementaraan. 人在肉体与灵性的中间， Manusia di antara tubuh jasmani dan roh. 人在上帝与撒旦的中间。 Manusia di antara Allah dan setan. 当人站在撒旦这边的时候， Ketika manusia berdiri di sisinya Allah, 人就永远离开上帝。 manusia pun jauh untuk selama-lamanya daripada 当 Tuhan. 人站在上帝这边的时候， Ketika manusia berdiri di sisinya 人 Allah, 永远与上帝同在。 maka manusia untuk selama-lamanya bersama dengan Tuhan. 这就是我们的地位。 Inilah posisi kita. 但今天作为人类的人，有多少人了解到这么严重、这么可怕的一个位分呢？ Tetapi hari ini sebagai manusia, ada berapakah banyaknya manusia yang mengerti betapa pentingnya posisi yang dia miliki 我们 itu? 每个礼拜听到， Setiap minggu kita mendengarkan 我们 khotbah. 就是要深入明白这个最大的奥秘， Maka kita pun mau secara mendalam mengerti akan rahasia yang terbesar 然后 ini 我们 pula. 就决定怎样选择我们人生的生活。 Maka kita pun memutuskan bagaimanakah kita memilih kehidupan kita sebagai manusia 圣 ini. 经把人类的代表用2个人显明出来， Alkitab menyatakan dua perwakilan
terhadap umat manusia 第 ini. 一个人类的代表就是亚当， Perwakilan pertama dari manusia adalah Adam. 第二个人类的代表就是道成肉身的耶稣。 Perwakilan kedua bagi umat manusia adalah Yesus yang inkarnasi menjadi manusia. 人类被造变成有最大的选择性了。 Manusia diciptakan mempunyai satu kemungkinan untuk memilih. 如果人选择跟随亚当走， Jikalau manusia memilih untuk mengikut Adam, 我就因为他们的代表性，我们跟他一同背叛上帝。 dan karena sifat perwakilannya pula, maka kita sama-sama memberontak kepada 如 Tuhan. 果人选择跟随耶稣基督走， Jikalau manusia memilih untuk mengikut Yesus 我 Kristus, 们就照着他的榜样，成为顺从上帝的人。 maka kita pun meneladani dia menjadi orang-orang yang taat kepada kehendak Tuhan. 为这个缘故，耶稣必须受试探。 Oleh karena itulah Yesus harus dicobai. 站在我们的代表地位上， Dia berdiri pada posisi perwakilan kepada 给我 manusia 们看出我们应当怎样顺服上帝，拒绝撒旦。 dan ini memperlihatkan kepada kita bagaimanakah seharusnya kita taat kepada Tuhan dan menolak si setan, 眼目的情欲、 yaitu keinginan mata, 肉体的情欲、 keinginan daging, 今生的骄傲、 dan keangkuhan hari ini, masa kini, keangkuhan dunia sekarang， 这三件事就成为试探的总内容。 dan ketiga hal ini menjadi rangkuman daripada pencobaan. 耶稣的第一个试探， Pencobaan pertama yang Yesus 他 alami, 要从物质世界享受肉体的满足， dia mau menikmati kepuasan daripada materi. 没有错。 Itu tidak salah. 但是耶稣拒绝了， Tetapi Yesus sudah 因为 menolak 他不应当在撒旦的吩咐之下过他的生活。 karena tidak semestinya dia mengikuti perintah daripada setan di dalam dia melalui 第 hidupnya. 二个试探， Pencobaan yang kedua, 耶稣盼望撒旦盼望在耶稣身上造成他今生的骄傲。 setan berharap di dalam diri daripada Yesus akan timbul satu keangkuhan dirinya. 耶稣不肯跳下去， Yesus tidak mau menjatuhkan 因 dirinya 为无论如何，他的生活不在撒旦的指挥之下。 karena bagaimanapun juga hidupnya tidak di bawah tuntunan atau pengendalian daripada setan. 第三个试探， Pencobaan yang ketiga, 眼目的情欲， yang keinginan daripada mata. 全世界跟世界的荣华都在他的面前。 Seluruh dunia, kerajaan dan kemewahannya ada di hadapan dia. 你拜我一次， Sembahlah aku satu kali, 所有的都送给你。 semuanya aku akan berikan 耶稣 kepadamu. 完全拒绝了他， Tetapi sama sekali Yesus telah menolaknya 为 pula. 什么呢？ Mengapa 因 demikian? 为耶稣绝对不要放弃他敬拜上帝的权利，为了达到这世界所有的福分。 Karena Yesus mutlak tidak mau melepaskan hak atau kuasanya untuk menyembah kepada dunia, kepada Tuhan demi mendapatkan harta dunia ini. 讲，因为耶稣完全的得胜， Dan dengan demikian Yesus sepenuhnya mendapatkan 所 kemenangan. 以第二个人类代表 Maka perwakilan umat manusia yang kedua 就 ini 成为我们救恩的元帅， menjadi pemimpin bagi keselamatan 把 sebagai 我们 manusia. 带到上帝永远的生命里 Dia 面。 membawa kita ke dalam hidup yang kekal di dalam Tuhan. 信主的人不至灭亡，反得永生。 Oleh karena itu yang percaya pada Tuhan tidak akan binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. 我们讲完了耶稣受试探以后， Setelah kita menyelesaikan khotbah tentang Yesus 我 dicobai, 们回头看圣经里面上帝对人类的呼召。 kemudian kita kembali melihat bagaimanakah panggilan daripada Tuhan kepada manusia yang tercatat dalam Alkitab. 所以今天我们看创世纪第3章， Maka hari ini kita akan melihat Kejadian pasal yang ketiga. 我们中文圣经在哪里？创世纪第3章， Kitab Kejadian pasal 我 ketiga. 们每一个人翻开几节的圣经。 Mari buka beberapa ayat Alkitab. 创世纪第1章、第2章，上帝创造了世界；第 Kejadian 2章，上帝创造了人类。 Kejadian per dunia, kejadian kedua Allah telah menciptakan manusia. 上帝在第3章告诉我们，人是怎么堕落的。 Di dalam Kejadian pasal 3 Allah mengatakan kepada kita bagaimanakah manusia jatuh ke dalam dosa. 所以，上帝所造的一切， Maka segala yang Allah ciptakan, 看见撒旦比所有的东西更狡猾。 kita melihat bahwa setan lebih licik daripada segala ciptaan yang 蛇 lain. 对女人说 Ular berkata kepada perempuan,：“ 上帝岂是真说你不可以吃这个树上
园中树上的果子吗？ Allah apakah mengatakan, sungguhkah Allah mengatakan engkau tidak boleh memakan buah daripada semua pohon yang ada di dalam taman ini? 女人对他说：“园中树上所有的果子，我们都可以吃。” Perempuan kata kepada ular, semua buah dari pohon di dalam taman ini kami boleh memakannya. 只有园当中那树上的果子，上帝说你不可以摸，也不可以吃。 Hanya buah daripada pohon yang ada di tengah taman ini Allah mengatakan engkau tidak boleh menyentuhnya dan tidak boleh memakannya. 免得你死。 Agar supaya engkau tidak mati. 蛇对女人说 Ular berkata kepada ：“你 perempuan, 们不一定死。 kalian belum tentu mati. 这是历史里面第一次从信仰论变成怀疑论的先例。 Ini merupakan satu permulaan daripada doktrin tentang iman dan berubah menjadi doktrin meragukan. 这是世界历史上第一次绝对论变成相对论的开始。 Dan inilah merupakan permulaan di dalam sejarah tentang bagaimana hal-hal yang mutlak itu berubah menjadi yang relatif. 所以，当你研究现代哲学的时候， Maka ketika saudara meneliti filsafat modern, 你看怀疑论从哪里开始？ saudara melihat dari kapankah skeptisisme itu 你 dimulai. 看相对论从什么时候开始？ Saudara bisa melihat dari kapankah relativisme itu 你 dimulai. 都可以追溯到源头，就是创世纪第3章。 Saudara bisa menelusurinya daripada saat-saat yang paling awal, yaitu Kejadian pasal 3. 上帝说：“你吃的日子，你一定死。” Allah mengatakan pada hari engkau makan pastilah engkau mati. 撒旦对夏娃说：“你吃了以后，你不一定死。” Setan berkata kepada Hawa, setelah engkau makan belum tentu engkau mati. 上帝，你说你吃的日子，你一定死。 Allah mengatakan ketika engkau makan engkau pasti mati. 撒旦对夏娃说：“你吃的日子，你不一定死。 Setan berkata kepada Hawa, pada hari engkau makan belum tentu engkau mati. 为什么一定变成不一定？ Mengapa yang pasti menjadi tidak pasti? 为什么死变成不死呢？” Mengapa yang mati menjadi tidak mati? 撒旦在这个理论界里面，要把我们从绝对的信仰、相信上帝的话语，变成怀疑的信仰，变成相对论的开始。 Karena di dalam semua cara atau teori yang diterapkan oleh setan, dia mau mengubah daripada kita yang mutlak percaya kepada Tuhan menjadi meragukan 所以 kepada 圣 Tuhan. 经说，女人看树上的果子，很适合做人类的食物。 Maka Alkitab mencatat ketika perempuan melihat buah yang ada di pohon itu sangat menarik dan sangat ingin menjadikannya sebagai makanan. 非常令人可喜爱的， Sangat menyukakan hati manusia, 他 sangat 就 menarik hati. 把它拿下来。 Demikianlah dia memetiknya 果子吃了以后， dan setelah dia memakan buah itu, 又给她的丈夫吃， dia pun memberikannya kepada suami untuk 这 dimakan. 样亚当夏娃就进入罪恶的过程里面了。 Demikianlah Adam dan Hawa masuk dalam proses perbuatan 照 dosa. 着魔鬼的说法， Seturut dengan perkataan si 你 setan, 们吃的时候眼睛就明亮了。 pada saat kalian memakannya, mata kalian akan terbuka, menjadi 亚 terang. 当夏娃吃了以后，真的他眼睛就明亮了。 Maka Adam dan Hawa setelah mereka makan, sungguh mata mereka menjadi terang. 第一次圣经告诉我们，撒旦理论好像成就出来了。 Dan ini kali pertama yang dicatat di dalam Alkitab, sepertinya yang dikatakan oleh setan itu tergenapi. 上帝所讲的话好像没有什么果效。 Perkataan daripada Tuhan sepertinya tidak terjadi 上 apa-apa. 帝说你吃的日子必定要死， Allah mengatakan ketika engkau makan engkau pasti mati. 撒旦说不一定死， Tetapi setan mengatakan belum 把 tentu mati. 上帝的话把它相对化了， Dia merelatifkan perkataan 把 daripada 上 Tuhan. 帝的话把它变成一个不肯定的话语。 Dia mengubah perkataan daripada Tuhan menjadi sesuatu yang belum tentu. 撒旦在转化那个话语，说你吃的日子，你眼睛就明亮了。 Kemudian setan mengubah lagi kalimatnya dengan mengatakan pada saat engkau memakannya matamu akan menjadi terbuka 夏 terang. 娃现在面对一个选择， Maka sekarang Hawa menghadapi satu pilihan. 你要接受上帝不可能的或者没有看得清楚的果效吗？ Apakah dia mau menerima sesuatu yang tidak mungkin, menerima hasil yang tidak mungkin itu 或者 kah? 你要接受撒旦马上要给你看到果效的这个应许吗？ Ataukah dia mau menerima janji yang diberikan oleh setan sehingga dia bisa langsung mendapatkan 当一 hasilnya? 个人很急，
很盼望直接领受福气的时候， Ketika seseorang dalam kondisi yang tergesa-gesa ingin cepat-cepat mendapatkan berkat, pada saat manusia ingin cepat mendapatkan hasil,人一定失败的。 maka pastilah manusia itu akan gagal. 你注意听这一句话， Saudara perhatikan kalimat ini. 很多人堕落， Banyak orang yang jatuh 因为马上可以看见果效， karena mereka ingin cepat bisa melihat hasil. 马上可以得到益处。 Mereka ingin mendapatkan keuntungan. 结果呢，把这两件事相对比较来说， Maka ketika mereka memperbandingkan kedua hal ini secara relatif, 上帝讲的话是遥远的， perkataan daripada Tuhan itu jauh di sana, 撒旦的应许是直接的。 tetapi janji daripada setan itu langsung bisa 我们 terjadi 犯罪以后， setelah kita berbuat dosa. 马上看见立即的果效。 Kita langsung melihat hasilnya pada saat itu juga. 上帝所境界的话语， Peringatan tidak boleh dilakukan yang diberikan oleh Allah. 没有可能直接看见那个果效， Tidak mungkin kita bisa langsung melihat hasilnya. 人就在直接的过程中间很快堕落的。 Maka demikianlah manusia di dalam proses langsung atau tidaknya itu mereka mudah sekali jatuh. 我这个讲台上，我对你们讲了2次了， Dari mimbar ini sudah 2 kali saya katakan kepada Bapak 不 Ibu. 要因为快成功， Jangan sekali-kali karena ingin mau cepat 你 berhasil, 就掉在试探的中间。 maka saudara jatuh di dalam pencobaan. 不要因为快解决问题， Jangan ingin mau cepat menyelesaikan masalah, 你就领受撒旦给你所应许的事情。 maka saudara akan menerima janji yang diberikan oleh setan kepadamu 你 pula. 吃了一定死吗？还没有看见。 Ketika engkau makan, apakah sungguh akan langsung mati? 你 Belum 吃了 kelihatan. 眼睛一定明亮吗？就兑现了。 Dan tetapi matamu apakah akan langsung menjadi terang? Itu langsung terjadi. 你不要以为这是很简单的事情， Janganlah saudara kira ini merupakan hal yang sangat 这 sederhana. 是很远的事情。 Ini adalah hal-hal yang sangat nunjang di 我是 sana. 不会跌倒的。 Saya tidak mungkin jatuh. 我告诉你，每天我们基督徒都会跌倒。 Saya katakan kepada saudara sekalian, setiap hari kita semua bisa jatuh. 跌倒的人不一定是刚刚信耶稣的人， Dan orang yang jatuh belum tentu orang-orang yang baru percaya kepada Yesus. 许多长老也跌倒了， Banyak penatua juga jatuh. 许多传道人也跌倒了， Banyak hamba Tuhan juga jatuh. 许多老基督徒也跌倒了。 Banyak orang Kristen yang sudah lama juga jatuh. 为什么？ Mengapa demikian? 自以为不会跌倒的，一定先跌倒。 Orang yang mengira tidak mungkin jatuh, pasti akan jatuh 你 duluan. 想那些刚信耶稣的人，很可能他们软弱，他们容易跌倒。 Saudara kira orang yang baru percaya kepada Yesus mungkin mereka lemah, mereka mungkin bisa jatuh. 我已经信主几十年， Sudah puluhan tahun saya percaya 我 kepada Yesus. 不容易跌倒， Saya tidak mudah untuk jatuh. 就因为你不以为你会跌倒，你就最容易跌倒了。 Justru karena engkau mengira engkau tidak mudah untuk jatuh, engkau akan mudah sekali untuk 亚 jatuh. 当夏娃跌倒了， Adam dan Hawa sudah jatuh 因为他们不顺服上帝的道。 karena mereka tidak taat kepada firman Tuhan. 上帝把亚当夏娃放在伊甸园， Allah menaruh Adam dan Hawa di dalam Taman Eden. 上帝把他的道告诉了他们。 Allah memberitahukan kepada mereka firman-Nya. 孔子说：“道者也，不可西域离也。” Dan Konfucius mengatakan kita tidak boleh satu saat pun jauh daripada firman. 一片刻都不能离开。 Satu saat pun kita tidak boleh jauh daripada 孔子 firman. 这一句话的了解是非常深入的了解。 Pengertian daripada Konfucius dalam hal ini adalah sangat mendalam. 虽然孔子的这些中间没有清楚告诉我们这个道到底是什么， Meskipun dalam filsafat Konfucius tidak memberitahukan dengan jelas kepada kita apakah firman yang dia masukkan di 从 sana. 圣经里面指出来，道就是上帝口里所出的一切的话语。 Tetapi dalam Alkitab tercatat dengan jelas yang dimasukkan dengan firman adalah setiap perkataan yang keluar dari mulut Allah. 伊甸园中间先有上帝的话， Maka di dalam Taman Eden pertama kali ada firman Tuhan terlebih 伊 dahulu. 甸园以后后有魔鬼的话。 Di dalam Taman Eden kemudian baru ada perkataan si setan. 一边是上帝所讲的话， Di satu sisi adalah perkataan yang diucapkan oleh Allah. 另外一边是魔鬼改变的话。 Di sisi yang lain adalah perkataan daripada setan yang mengubah kalimat sebelumnya. 今天的世界也是如此。 Demikian juga dunia hari ini. 基督徒每个礼拜听上帝的道，上帝的道。 Orang Kristen setiap minggu mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan firman 礼 Tuhan. 拜一、礼拜二、拜三、拜四
拜五、拜六， hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, dan 你 Sabtu. 离开了教会，你听见了世界的话。 Ketika saudara meninggalkan gereja, saudara mendengarkan perkataan dunia. 上帝的道要遵守呢， Apakah kita mau taat kepada firman 或 Tuhan? 者世界的话引诱我们呢？ Ataukah perkataan daripada dunia yang menggoda 很 kita? 多人来做礼拜，心不在焉， Banyak orang yang datang ke dalam gereja berkebaktian tetapi hati mereka tidak ada di 听 sini. 了道完全不放在心里。 Setelah mendengarkan khotbah firman Tuhan, mereka tidak menaruhnya di dalam 从 hati. 星期一到星期六所听见的话语， Perkataan yang mereka dengar dari Senin sampai kepada 每一 Sabtu, 句都放在心里。 setiap kalimat itu mereka masuk ke dalam hatinya. 圣经的话你不注意， Perkataan Alkitab engkau tidak 每 perhatikan. 天看的 YouTube 的， Yang saudara lihat adalah setiap hari 每 di 天 YouTube. 看的电视的， Yang setiap hari saudara nonton 每天 televisi. 看见的政治的， Yang saudara lihat setiap hari tentang politik. 都吸引你。 Itu semua menarik perhatian 上 saudara. 帝的绝对性你拒绝了， Sifat kemutlakan daripada Tuhan engkau telah tolak. 世界的相对性你接受了， Tetapi engkau menerima sifat relativisme daripada dunia. 上帝的肯定信仰你模糊了， Keyakinan yang pasti kepada iman kepada Tuhan engkau telah kabur. 世界的怀疑论你有兴趣了， Tetapi engkau tertarik kepada skeptisisme daripada dunia. 这样你开始跌倒了。 Maka dengan demikian engkau mulai jatuh. 何况当你接受试探的时候， Apalagi ketika engkau menerima pencobaan 那 ini. 应许的话马上兑现了。 Kalimat yang dijanjikan itu langsung terjadi. 撒旦所给你的应许是很好接受的， Janji yang diberikan setan kepada saudara itu mudah sekali untuk diterima. 眼睛马上明亮了， Mata langsung menjadi terang. 马上得到了即死的益处了。 Langsung mendapatkan keuntungan sesaat. 当你进到试探以后， Setelah saudara masuk ke dalam pencobaan, 上帝的追讨就来了， maka datanglah tuntutan Tuhan kepada saudara. 你 Tuhan, 一生受用无穷。 maka seumur hidup saudara akan mendapatkan manfaatnya tanpa 当 batas. 一个人把上帝道忽略的时候， Ketika seseorang melalaikan firman Tuhan, 随时随地他会受撒旦的试探。 maka kapan saja dia akan mengalami pencobaan dari si 当 setan. 亚当受试探的时候， Ketika Adam dicobai, 是因为他认为撒旦应许的话是很现实的， itu karena dia menerima, menganggap bahwa janji yang diberikan setan kepada dia itu sangat faktual. 我违背上帝的旨意，我会死吗？ Apakah aku melanggar perintah Tuhan aku bisa mati? 我还没有死， Aku belum mati. 我也不知道什么叫做死， Aku juga tidak mengerti apa itu mati. 太遥远了。 Itu merupakan hal yang nun jauh 但 di 是我 sana. 吃了，我的眼睛就亮了， Tetapi ketika aku makan, mataku menjadi terang. 这是现实可以达到的果效。 Ini adalah hasil yang realistis yang sekarang juga bisa dicapai. 亚当夏娃马上堕入了撒旦的试探。 Maka demikianlah Adam dan Hawa jatuh di dalam pencobaan yang diberikan setan. 圣经说，他们两个人吃了以后， Alkitab mengatakan setelah mereka berdua 他 memakannya, 们的眼睛就明亮 maka 了。 mata mereka pun menjadi terang. 那个时候，他们就在园中行走， Maka pada waktu itu mereka berjalan di dalam taman. 男人、女人一同行走， Laki-laki dan perempuan bersama-sama berjalan. 享受男女之间的关系， Mereka menikmati hubungan laki-laki dan 享 perempuan. 受人类之间的感情。 Mereka menikmati hubungan perasaan antara laki-laki dan 自 perempuan 由 di antara 自在的 manusia. 生活。 Mereka hidup dengan begitu 忽然， leluasa. 神的声音来到了， Tiba-tiba datanglah suara daripada 这 Tuhan. 是圣经中间上帝对人类第一次的呼召。 Ini adalah panggilan yang pertama Allah berikan kepada umat manusia yang tercatat di dalam Alkitab. 我一直犹豫不决，要不要把亚当听见上帝的话当作第一次圣经的呼召？ Saya terus meragukan apakah mau memakai suara daripada Tuhan yang diberikan panggilan kepada Adam menjadi bahan khotbah 如 saya. 果我说亚伯拉罕听见上帝的呼召， Jikalau saya mengatakan Abraham mendengarkan panggilan Tuhan, 摩西听见上帝的呼召， Musa mendengarkan panggilan Tuhan, 约书亚听见上帝的呼召， Yosua mendengarkan panggilan Tuhan, 以赛亚听见上帝的呼 Yesaya 召， mendengarkan panggilan Tuhan, 以利亚听见上帝的呼 Elia 召， mendengarkan panggilan Tuhan. 那是都是非常伟大的呼召。 Itu semua merupakan panggilan-panggilan yang sangat 但 agung. 是最后我决定先从亚当受呼召来开始， Tetapi akhirnya saya memutuskan saya akan 为什么呢？ memulainya dari panggilan kepada Adam. 因为 Mengapa 是 demikian? 上帝对人类第一次讲话， Karena ini merupakan kalimat yang pertama yang Allah ucapkan kepada umat manusia. 上帝对人类的第一次讲话， Perkataan yang pertama yang Allah ucapkan kepada 代 manusia. 表上帝跟人类中间第一次
关系要怎么解决。 Ini mewakili bagaimanakah kali pertama Allah mau menyelesaikan masalah yang dialami oleh 所 manusia. 以上帝对亚当说 Maka Allah berkata kepada Adam,：“ 你在哪里 di manakah engkau?” 请你注意听， Saudara perhatikan. 这是神对人第一次关系重建的开始。 Ini adalah kali yang pertama ketika dibangunkannya kembali hubungan Allah dengan manusia. Where are you, Adam？ Adam, di manakah engkau? 亚当，你在哪里？ Adam, di manakah engkau? 到底这个什么问题呢？ Apakah masalahnya ini 到 sesungguhnya? 底这个要解决什么问题呢？ Masalah apakah yang ingin diselesaikan di sini? 到底这句话要表达什么问题 Apakah 呢？ yang ingin diungkapkan daripada kalimat ini? 上帝是不满意了， Allah sudah menjadi tidak puas. 上帝现在追讨了。 Sekarang Allah mulai menuntut. 人与神之间是有责任的。 Di antara manusia dengan Allah itu ada tanggung jawab. 当人与神之间的关系发生问题的时候， Ketika timbul masalah antara hubungan manusia dengan Allah itu, 人没有救。 manusia tidak menyadari 当人与上帝的关系失去的时候， ketika hilang hubungan manusia dengan Allah, 人没有感觉， manusia tidak merasakannya, 但是神不一样， tetapi berbeda dengan Tuhan. 神感觉到了。 Tuhan merasakannya. 你知道你与上帝的关系，救物不在你做开始的吗？ Tahukah saudara, hubungan saudara dengan Tuhan, kesadaran itu bukan dimulai daripada saudara? 你与上帝的关系不正常化，真正救物的不是你，是上帝。 Ketika hubungan saudara dengan Tuhan sudah tidak lagi normal, yang sungguh-sungguh merasakan bukan saudara tetapi Tuhan. 我们夫妻的关系 Hubungan suami istri yang kita miliki, 不正常的时候， ketika itu menjadi tidak normal, 是谁先救物的呢？ siapakah yang merasakannya terlebih dahulu? 上帝先救，是丈夫先救物呢， Apakah suami yang merasakan menyadarinya? 或者是妻子先救物呢？ Ataukah istri yang menyadarinya terlebih dahulu? 你说当然是敏感的一方面救物了。 Saudara mengatakan pastilah yang lebih peka, yang lebih akan menyadari terlebih dahulu. 有一些敏感是正常的， Ada sebagian kepekaan itu normal adanya, 有一些敏感是不正常的， tetapi ada sebagian kepekaan itu tidaklah 有 normal. 些敏感是很需要的， Ada sebagian kepekaan itu sangat 有 dibutuhkan. 些敏感是不需要的。 Ada sebagian kepekaan itu tidak dibutuhkan. 平常是女人更加敏感，救到关系不正常化。 Biasanya kaum perempuan yang lebih peka untuk merasakan bahwa hubungan itu tidak lagi normal. 女人的安全感比较少。 Rasa keamanan yang perempuan miliki itu lebih sedikit. 严格的说，许多女子结婚，因为她不安全，她需要一个丈夫来使她安稳度日子。 Secara ketat kalau kita katakan kaum perempuan itu menikah karena mereka ingin mendapatkan rasa keamanan, maka mereka menikah ingin mendapatkan rasa keamanan itu dari suami. 女人很敏感， Maka kalau perempuan kita katakan sangat 但 peka, 这一些也不能怪， tetapi ini juga tidak bisa disalahkan. 因为许多女子是上帝造作，为了使家庭可以安全而一定要有的存在。 Karena sebanyak perempuan yang diciptakan oleh Tuhan itu harus ada supaya di dalam keluarga itu ada rasa 那 keamanan. 么神人的关系不是这样， Tetapi tidak demikian dengan hubungan Allah dan manusia. 上帝与人的关系破裂的时候， Ketika manusia itu pecah, 当人与上帝的关系发生问题的时候， ketika hubungan manusia dengan Allah timbul masalah, 人常常没有救物， manusia seringkali tidak menyadarinya, 上帝先救物了， tetapi Allah terlebih dahulu menyadarinya. 上帝的追讨就来到了。 Maka datanglah tuntutan Allah di dalam hal ini. 亚当，你在哪里？ Adam, di manakah engkau? 这个是一个什么问题呢？ Apakah masalah yang terjadi di sini? 是不是因为上帝不知道亚当在哪里？ Apakah itu karena Allah tidak tahu Adam ada di mana? 创造万有的上帝， Allah yang menciptakan segala sesuatu 他 ini 当然知道哪一个存在现在进入怎么的状况。 sudah barang tentu dia mengetahui keberadaan manakah sekarang mereka menghadapi masalah yang seperti apa. 宇宙的方位里面， Di dalam lingkup alam semesta ini, posisi， di dalam posisi alam semesta 上帝 ini, 当然知道现在亚当在哪里。 sudah barang tentu Allah mengetahui di mana Adam sekarang ini. 为什么上帝要问亚当你在哪里呢？ Tetapi mengapakah Allah mau menanyakan kepada Adam, di manakah engkau? 请你注意啊， Saudara perhatikan. 当父亲对孩子说你在做什么， Ketika seorang ayah berkata kepada anaknya, apa yang sedang kau lakukan? 是不是父亲不知道他在做什么？ Apakah berarti ayah tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh anaknya? 不是的， Bukan demikian. 这个孩子在做什么，爸爸
看在眼里，清清楚楚。 Apa yang dilakukan oleh sang anak, papanya melihatnya dengan jelas. 但是爸爸问这个孩子说：“你在做什么 Tetapi ketika papa menanyakan kepada anak ini, apa yang sedang kau？” lakukan? 不是因为爸爸不知道这个孩子在做什 Bukan 么， karena papa tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh anak 是因 itu. 为这个孩子不知道他现在不应当做那件事情。 Tetapi justru anak ini sekarang tidak tahu bahwa dia sedang melakukan hal yang tidak semestinya dikerjakan. 父亲说 ：“What are you doing now？ Ayah mengatakan, apa yang kau sedang lakukan sekarang ini? 你在做什么？ Apa yang sedang engkau lakukan 你 sekarang ini? 现在在哪里？ Di manakah engkau sekarang? 不是因为爸爸不知道这个孩子在哪里， Bukan karena papa tidak tahu sekarang anak ini ada di 是 mana. 这个孩子不知道他应不应该在哪里。 Tetapi anaklah yang tidak tahu bahwa dia tidak semestinya ada di tempat itu. 请你把上帝对人类发的第一个问题严重的思考它的内容。 Biarlah saudara merenungkan dengan seksama masalah yang timbul yang terjadi di antara manusia dengan Allah itu. 这个就是人类最大困难的所在了。 Karena inilah kesulitan yang terbesar yang dihadapi oleh umat manusia. 今天全人类最大的困难在哪里呢？ Di manakah kesulitan yang terbesar yang dihadapi umat manusia hari ini? 我现在问你，今天全人类最大的困难在哪里？我一问他，变成想，刚才我翻译到一半，现在翻到一个问题了，莫名其妙。我问你，这个问题你不能不思想的。 Saya katakan bahwa masalah ini tidak bisa saudara tidak pikirkan. 啊，你现在不是在考虑怎么翻译，你考虑这个问题：人类最大的问题在哪里？不知道自己的所在，啊，不知道自己的所在。不知道自己，人类不知道现在自己在哪里。 Masalah terbesar adalah manusia tidak tahu sekarang dia ada di mana. 在哲学里面讨论最大的这个问题， Di dalam dunia filsafat didiskusikan 10 masalah 我 terbesar. 今天没有一个一个提出来， Hari ini tidak akan saya ungkapkan satu persatu. 但是我告诉你，人类最大的问题在哪里呢？ Tetapi saya katakan kepada saudara, di manakah kesulitan terbesar yang manusia hadapi? 人在宇宙中的位分是什么？ Apakah posisi manusia di dalam alam semesta Dengar ini? ya, Diting? di manakah posisi manusia di dalam alam semesta？ 在整个宇宙里面，人类的位分是在哪里？我们人是什么？ Siapakah manusia? 人为什么存在？ Mengapa manusia itu ada? 人存在的位置在哪里？ Di manakah posisi keberadaan manusia itu? 人与上帝的关系是什么？ Apakah hubungan manusia dengan Allah? 人与人的关系是什么？ Apakah hubungan manusia dengan manusia? 人与物质的关系是什么？ Apakah hubungan manusia dengan materi? 人与动物的关系是什么？ Apakah hubungan manusia dengan binatang? 人与这物的关系是什 Apakah 么？ hubungan manusia dengan tumbuhan? 人与矿物的关系是什么？ Apakah hubungan manusia dengan bahan tambang? 人今生是做什么？ Apakah yang manusia lakukan di saat ini? 今生结束以后， Setelah hidup sekarang 我们 berakhir, 来生是为什么？ apakah yang akan terjadi dalam hidup yang akan 整 datang? 个加起来， Kalau kita tambahkan 这个叫 keseluruhannya, 做 identity of human being in the universe, time and space。 ini yang disebut sebagai identitas daripada umat manusia di dalam alam semesta ini, di dalam ruang dan waktu. 所以，创世纪第3章，上帝问亚当的问题。 Maka pertanyaan yang Allah tanyakan kepada Adam di dalam Kejadian pasal 3 ini, 你不要以为是小问题， jangan engkau kira ini adalah masalah yang 这 kecil, 是问题中的问题。 tetapi ini adalah masalah di dalam 这个 masalah. 人类困难中的困难， Ini adalah kesulitan di dalam kesulitan 人 manusia, 类一生中间需要中的需要。 adalah kebutuhan manusia di dalam kebutuhannya di dalam hidup 你 ini. 要认清你的位分， Maka hendaklah engkau kenali akan 你 posisimu, 要认清你的本分。 engkau harus kenali akan tanggung 那么 jawabmu. 这些本分加起来就是一句话： Dan kalau kita merangkumkannya ini semua adalah satu kalimat, 你在哪里？ di manakah engkau? 现在弟兄姊妹们， Bapak Ibu yang kami kasihi, 一个人读书， seseorang kalau dia sekolah, 为什么？ mengapa demikian? 一个人做工， Seseorang bekerja, 为什么？ untuk apa? 一个人结婚， Seseorang menikah, 为什么？ untuk apa? 因为一个人选择什么工作， Seseorang memilih pekerjaannya, 为什么？ untuk apa? 一个人赚钱， Seseorang mencari uang, 为什么？ untuk apa? 一个人退休，为什么？ Seseorang pensiun, untuk apa? 退 Mengapa 退 demikian? 休到死以前那几十年， Beberapa puluh tahun setelah dia pensiun sampai dia meninggal, 为什么？ untuk apa itu? 到有一天医生对你说，
你不久了， Sampai suatu hari dokter mengatakan kepada saudara, tidak lama lagi waktumu. 可能你不能过这个礼拜， Mungkin engkau tidak bisa melewati minggu ini. 那个人你醒过来了， Orang itu menjadi sadar. 原来我剩下几天， Rupanya saya hanya sisa beberapa hari, 我就要离开世界。 saya akan meninggalkan dunia ini. 这种观念 Konsep perasaan seperti 在 ini, 人年老的时候特别清楚。 ketika saudara lanjut usia, saudara akan begitu 我 jelas 现 mengertinya. 在已经84岁了， Sekarang saya sudah 84 tahun. 我想84岁的人还有人在台上讲道吗？ Saya berpikir apakah orang yang 84 tahun masih berkhotbah di atas mimbar? 几乎没有。 Hampir tidak ada. 84岁的人还在讲道， Hampir tidak ada lagi orang yang 84 tahun masih berkhotbah. 到底他对人类要讲什么呢？ Apakah sesungguhnya yang ingin dia sampaikan kepada manusia? 他还能讲多久呢？ Berapa lamakah lagi dia bisa berkhotbah? 明天会遇到什么事情呢？ Apakah hal yang akan dijumpai besok? 这个是年老的人一定要想的事情。 Ini adalah hal-hal yang pasti harus dipikirkan oleh orang-orang yang sudah lanjut 当然 usia.，你说这个跟我没有什么关系。 Sudah barang tentu engkau mengatakan ini tidak ada hubungannya dengan saya. 唐牧师，你84岁，你老人家，你想什么是你的事情。 Pendeta Stephen Tong, Anda 84 tahun, apa yang kau pikirkan itu adalah urusanmu. 但我告诉你， Tapi saya katakan, 我对你讲的是， hal-hal yang saya sampaikan kepada 也 saudara, 就是你有一天一定要想的事情。 itu juga merupakan hal yang saudara pasti harus pikirkan suatu hari nanti. 等那一天你才开始想， Kalau saudara baru mulai mau berpikir pada hari itu, 可能太迟了。 mungkin sudah terlambat. 所以今天我们应当趁着白天做上帝要我们做的工作， Maka hendaklah selagi hari masih siang kita melakukan hal-hal yang Tuhan ingin kita kerjakan. 趁着现今明白上帝要我们知道的事情。 Selagi masih dini sekali kita mengerti apa yang Tuhan ingin kita mengerti. 人类最重要的一个问题在哪里呢？ Di manakah masalah yang terpenting yang manusia harus 就 mengerti 是 itu? 上帝对亚当问的第一句话 Yaitu kalimat pertama yang Allah tanyakan kepada Adam. 你在哪里？ Di manakah engkau? 年轻人啊，你在哪里？ Hai orang muda, di manakah engkau? 年老的人啊，你在哪 Hai 里？ orang tua, di manakah engkau? 已经退休的人，你在哪 Hai 里？ orang yang sudah pensiun, di manakah engkau? 正在犯罪的人，你在哪里？ Hai orang yang sedang berbuat dosa, di manakah engkau? 上帝对亚当问的第一个问题， Pertanyaan yang pertama yang Allah ajukan kepada Adam 就是整个人类一生所有问题中间最重要的问题。 adalah pertanyaan masalah yang terpenting di dalam seluruh hidup manusia. 比如说，汤姆斯再讲一次什么问题呢？ Saudara bertanya lagi, Pendeta Stephen Tong, katakan sekali lagi, apakah itu masalahnya? 位分的问题 Adalah masalah posisi, ，identitas。 masalah identitas. 请问做丈夫的， Mohon tanya yang sebagai suami, 为什么你结婚？ mengapa saudara menikah? 你结婚了以后， Setelah engkau menikah, 你很快乐，因为我的性得到解决了。 saudara sangat senang karena Benar. nafsu seksualmu terlampiaskan. Bukan. 那是很次要的功用， Itu adalah fungsi yang sangat rendahan. 最重要的功用是我做丈夫，我的位分在哪里？ Yang terpenting adalah saya sebagai suami,从- di manakah identitas 还 saya? 没有结婚， Dari- 变成已经结婚， Dari sebelum menikah menjadi sudah menikah, 我的责任在哪里？ di manakah tanggung jawab 我的 saya? 位分在哪 Di 里？ manakah identitas posisi 当 saya? 每一个人从位分先开始检讨自己的时候， Ketika seseorang introspeksinya dari posisi dan identitasnya, 成为他一生的责任，开始对自己的追讨。 maka dia mulai menuntut akan tanggung jawab kepada dirinya sendiri seumur hidup. 上帝问亚当说：“你在哪里？”的时候， Ketika Allah menanyakan kepada Adam, di manakah engkau? 这就是位分的追讨。 Ini adalah tuntutan terhadap 请你 identitasnya. 注意，上帝是向人追讨责任的上帝。 Saudara perhatikan, Allah adalah Allah yang menuntut tanggung jawab kepada manusia. 上帝是不让人不负责过一个有位分而不负责任的生活。 Allah tidak akan mengizinkan siapapun manusia yang mempunyai kepribadian tetapi melalui hidup yang tanpa tanggung 今 jawab. 天所有人类的失败， Kegagalan seluruh umat manusia hari 就是 ini 对位分的不认知， adalah mereka tidak kenal terhadap identitas 有对 mereka 责任的妥协， dan juga mereka kompromi terhadap tanggung jawab mereka 对应当负的责任的忽略。 dan mereka melalaikan tanggung jawab yang seharusnya mereka emban. 当做总统的不记得他是总统的时候， Ketika seorang presiden tapi tidak ingat bahwa dia adalah seorang 他就 presiden, 做了违背总统应当尽的责任。 maka dia pun akan melanggar tanggung jawab yang seharusnya dia emban sebagai seorang 当 presiden. 做丈夫的
忘记她是丈夫的时候， Ketika seorang suami lupa bahwa identitasnya adalah seorang 她就 suami, 过了不像做丈夫的你应当过的生活。 maka dia pun melalui satu hidup yang tidak seperti seorang suami. 当一个做老师的人忘记他是学生的品范的这一个模型的时候， Ketika seorang guru lupa bahwa dia adalah teladan bagi para 他 muridnya, 就违背良心做了老师不应当做的工作。 maka dia telah melanggar hati nuraninya melakukan hal-hal yang tidak semestinya dilakukan oleh seorang guru. 政府是如此， Demikian dengan pemerintah, 百姓是如此， demikian dengan rakyat, 总统是如此， demikian dengan presiden, 乞丐是如此， demikian dengan pengemis, 做爸爸的如此， demikian sebagai 做 seorang 妈 papa, 妈是如此， demikian sebagai seorang mama. 这是完全符合每一型的人类， Ini sangat cocok untuk setiap kategori manusia 符合每一种的责任， dan cocok kepada setiap tanggung 符 jawab 合每一种职业一个最大的问题。 dan cocok ke dalam profesi manapun itu masalahnya itu akan sama. 亚当，你在哪里？ Adam, di manakah engkau? 上帝对人类第一个呼唤是什么？ Apakah panggilan yang pertama yang Allah berikan kepada manusia? 问你，你的位分在哪里 Yaitu menanyakan di manakah posisimu, ？Identitas menanyakan di identitasmu dalam masyarakat, 在社会里面， apakah kedudukanmu? 你的位分是什么？ Di dalam gereja, 在教会里面， apakah 你 kedudukanmu? 的位分是什么？ Di dalam keluarga, 在家庭里面， apakah 你的 kedudukanmu? 位分是什么？ Di dalam pemerintah, 在政府方面， apakah 你 identitasmu? 的位分是什么？位分的问题 Masalah 是 identitas ini 整个圣经里面人类的第一个问题。 adalah masalah pertama yang tercatat di dalam seluruh Alkitab. 上帝从来不问老虎啊，你在哪里？ Allah selamanya tidak bertanya kepada harimau, harimau di manakah engkau? 狮子你在哪里？ Hai singa di manakah engkau? 狗你在哪里？ Hai anjing di manakah 因为 engkau? 他们有存在， Karena mereka mempunyai 他 keberadaan, 们有生命， mereka mempunyai nyawa, 他们有气息， mereka mempunyai nafas, 他们有生活， mereka mempunyai kehidupan, 他们没有位分。 tetapi mereka tidak mempunyai identitas. 请你注意听这句话。 Saudara perhatikan kalimat ini. 回到家里看见你的狗， Ketika kembali ke rumah saudara melihat anjingmu, 你不会问他说你的位分在哪里？ saudara tidak akan menanyakan kepada dia di manakah identitasmu. 它是一个宠物， Dia adalah satu 你 binatang 你所爱的平安 yang 当。 binatang yang engkau sangat 跟 cintai. 他做朋友，你不会太孤单。 Saudara berteman dengan dia, saudara tidak akan merasa 你要 kesendirian. 认清你有位分，他没有位分。 Tetapi harus kenal dengan jelas saudara mempunyai identitas, tapi dia tidak. 所以上帝问亚当你在哪里？ Maka ketika Allah menanyakan kepada Adam, Adam di manakah 这个 engkau? 问题只有对人类发出来， Pertanyaan ini hanya diajukan kepada manusia. 因为人被造的时候 Karena ketika manusia diciptakan, 是有位分的， itu mempunyai identitas. 人被造的时候， Ketika manusia diciptakan, 按照人的位分应当尽责任的。 yaitu manusia harus bertanggung jawab sesuai dengan 当你 identitasnya. 做丈夫的时候， Ketika saudara sebagai suami, 你的位分改变了， identitas saudara berubah. 你从自由自在的独生， Dari kehidupanmu sebagai lajang yang begitu bebas dan leluasa, 变成对一个配偶要尽责任的位分了。 saudara berubah menjadi satu identitas yang harus bertanggung jawab kepada 你 pasanganmu. 没有结婚以前， Sebelum saudara menikah, 你可以交很多的朋友； saudara boleh berteman dengan banyak 当 orang. 你结婚以后， Setelah saudara menikah, 有认定你有所归属了。 saudara harus kenal bahwa saudara mempunyai batasan-batasan tertentu. 不能看见每一个漂亮的女孩子，你多看一眼， Saudara tidak bisa melirik lebih lama lagi kepada setiap perempuan yang cantik yang 你 ada. 结束了， Saudara harus berhenti. 你停止了， Saudara harus berakhir 你 itu 心 semuanya. 有所属， Sudah ada pengekangan di dalam hatimu 人生对他有责任。 dan saudara mempunyai tanggung jawab dalam hidup 你的 ini. 位分是妻子， Saudara identitas kalau adalah seorang 你 istri, 的位分是丈夫， kalau identitas saudara 你 adalah seorang 认 suami, 定我在哪里。 saudara harus kenal di manakah saya. 上帝问这个问题， Allah menanyakan pertanyaan ini, 不会问任何一个动物。 tidak akan bertanya kepada binatang apapun. 上帝问这个问题， Allah mengajukan pertanyaan 只 ini 问人类。 hanya bertanya kepada 亚 manusia. 当，你在哪里？ Adam, di manakah engkau? 那这个问题里面有没有次要的问题呢？ Di dalam pertanyaan ini, apakah ada kalimat pertanyaan yang kurang penting? 什么叫做次要的问题呢？ Apakah yang dimaksud dengan kalimat yang kurang penting? 复 Pertanyaan yang kurang 数 penting. 在这个大问里
里面的小问题。 Yaitu sub pertanyaan di dalam pertanyaan yang utama. 亚当，你在哪里？ Adam, di manakah engkau? 这问题太大太大了。 Pertanyaan ini terlalu besar. 当你自己问自己我在哪里？ Ketika saudara menanyakan kepada diri, di manakah saya? 为什么我做人？ Mengapa saya menjadi manusia? 做人什么意思的时候， Apakah artinya sebagai 你 manusia? 这个题目里面一定有次要的问题。 Di dalam pertanyaan ini pasti banyak sub pertanyaan yang lain. 上帝问亚当你在哪里的时候， Ketika Allah menanyakan kepada Adam, di manakah engkau? 里面隐藏着什么次要的问题呢 Apakah terselubung sub pertanyaan yang ada di dalamnya itu? ？The subtopic of this big topic。 Yaitu subtopik daripada topik yang utama itu. 亚当你在哪里？ Adam, di manakah engkau? 这话里面有另外3个问题。 Di dalam kalimat ini ada 3 pertanyaan yang lain. 你原来的位分在哪里？ Di manakah posisimu yang semula? 第二个问题， Pertanyaan yang kedua. 你现在的位分在哪里？ Di manakah posisimu sekarang ini? 第3个问题， Pertanyaan yang ketiga. 你这个以后要达到的位分是在哪里？ Posisi apakah yang selanjutnya yang engkau ingin capai setelah 因为 ini? 人被造的时间里面， Maka manusia diciptakan di dalam 所以 waktu. 你有你的过去， Saudara mempunyai masa lalumu. 你有你的未来， Saudara mempunyai masa datangmu. 你的过去跟你的未来 Masa lalumu dan masa mendatangmu. 跟你的现在是有关系的。 Itu berhubungan dengan masa sekarangmu. 你现在做什么？ Apa yang kau lakukan sekarang? 因为你忘记你应该做什么。 Karena engkau lupa apa yang semestinya engkau 你 lakukan. 现在做什么？ Sekarang apa yang kau 要 lakukan 决定以后你变成什么。 akan menentukan apa yang engkau akan menjadi apa di masa 当亚 mendatang. 当上帝问他你在哪里的时候， Ketika Adam ditanya oleh Tuhan, di manakah engkau? 这问题太严重了。 Pertanyaan ini terlalu serius. 神对人类追讨， Allah menuntut kepada umat manusia. 上帝不让你自由自在、没有责任的生活。 Allah tidak membiarkan kau melalui hidup yang leluasa tanpa ada tanggung jawab. 当你做了决定，选择一个行动以后， Setelah engkau mengambil satu keputusan untuk memilih satu tindakan, 上帝的追讨就来了。 maka demikian datanglah tuntutan daripada 上帝很 Tuhan. 严肃的责任的追讨就到了。 Tuntutan yang sangat serius dan ketat akan tanggung jawabmu itu pun akan datang. 你为什么在这里？ Mengapa engkau ada di sini? 你为什么在这里？ Mengapa engkau ada di sini? 为什么昨天你去找女人？ Mengapa kemarin engkau pergi mencari perempuan? 为什么前天你去赌博？ Mengapa kemarin dulu engkau pergi berjudi? 为什么你在哪里？ Mengapa engkau ada di sana? 你说我喜欢到这里， Saudara mengatakan aku senang sampai ke tempat 你 ini. 可以吗？ Apakah boleh? 你可以这样喜欢吗？ Bolehkah engkau melakukan hal seperti itu? 你可以自己决定你要到哪里吗？ Bolehkah engkau menentukan sendiri kemana engkau akan 不要紧 pergi?，我今天去找女人，明天我再来做礼拜。 Oh tidak apa, hari ini aku pergi mencari perempuan, besok aku datang lagi ke gereja untuk berkebaktian. 上帝的追讨就来到了。 Datanglah tuntutan Allah dalam hal ini. 你在哪里？ Di manakah engkau? 为什么你会在这里？ Mengapa engkau bisa ada di sini? 你应该不应该在这里？ Apakah engkau semestinya ada di 你 sini? 在这里以后，你会天天到这里吗？ Setelah engkau ada di sini, apakah engkau setiap hari akan ke sini? 以后这里变成你惯常所到的地方吗？ Apakah tempat ini akan menjadi kebiasaan tempat yang kau akan kunjungi itu? 亲爱的弟兄姐妹， Bapak Ibu yang kami kasihi. 最近我知道一件事情， Belakang ini saya tahu ada satu hal. 非常难过， Saya sangat sedih 因为有一个传道人 karena ada seorang hamba Tuhan. 刚刚结婚不久， Baru tidak lama menikah. 他发现他的太太不能满足他， Dia menemukan bahwa istrinya tidak bisa memuaskan 他 dia. 记起来了。 Dia menjadi 我刚刚结婚， gelisah. Saya baru menikah. 我发现我这个漂亮的太太不能满足我， Saya baru menemukan bahwa istri saya yang cantik ini tidak bisa memuaskan saya. 他就开始离开他的位分了， Maka dia mulai meninggalkan identitasnya. 忘记他的责任了。 Dia melupakan tanggung jawabnya. 现在电话太进步了， Sekarang dunia komunikasi terlalu maju. 你要跟别的女人讲话太容易了， Kalau saudara mau berbincang dengan wanita yang lain itu terlalu mudah. 打一个电话， Saudara menelpon 那个声音就出来了。 dan timbullah suara di sana. 某某人， Si Anu, 我想念你。 aku rindu. 哈，你想念我？ Ah, kamu rindu 你 kepada 怎么可 saya? 以想念我？ Bagaimanakah engkau boleh rindu kepada 你 saya? 不是结婚了吗？ Bukankah engkau sudah menikah? 他这个男人怎么说呢？ Bagaimanakah sang pria mengatakan? 我结婚了， Saya sudah menikah 我也懊悔了。 dan saya juga sudah menyesal. 开始了啊！ Oh, sudah mulai.
位分动摇了， identitasnya goyah, 责任模糊了， tanggung jawabnya menjadi kabur, 新的联络开始了。 dan timbullah hubungan yang baru. 这个时候他需要的是什么？ Apakah yang dia butuhkan sekarang ini? 他需要听见上帝的声音说：“你在哪里 Yang dia butuhkan adalah mendengarkan perkataan daripada Tuhan, di manakah engkau? ？”当上帝问亚当说：“你在哪里”的时候， Ketika Allah menanyakan kepada Adam, di manakah engkau? 亚当怎么回答？ Bagaimanakah Adam menjawab? 你注意看圣经， Saudara perhatikan kalimat dalam 你 Alkitab. 不要以为圣经是几千年以前写下来的事情， Janganlah saudara mengira bahwa Alkitab adalah hal yang tercatat ribuan tahun yang lalu. 你不要以为圣经是跟我没有关系，犹太人的故事几千年的事情。 Janganlah saudara mengira bahwa Alkitab adalah kisah orang Yahudi, adalah hal-hal yang sudah ribuan tahun yang lalu. 没有一件事情 Tidak ada satu hal pun 跟圣经人所记载的没有关系的。 yang tidak berhubungan dengan yang dicatat di dalam Alkitab. 这个男的对那个女人说 Sang pria ini berkata kepada wanita：“ itu, 我感觉我很孤单。 saya merasakan begitu kesendirian.” 对方回答说 Dan pihak yang lain menjawab：“ 你怎么会很孤单？ Bagaimanakah engkau bisa begitu 你 kesendirian? 不是结婚了吗？ Bukankah engkau sudah menikah? 你旁边不是有女人吗？ Bukankah di sisimu ada seorang wanita?” 男方怎么回答？ Bagaimanakah sang pria menjawab? 我不满意。 Saya tidak puas. 亲爱的弟兄姊妹， Bapak Ibu yang kami kasih. 你对你妻子不满意，你不可以对第三个人讲， Ketidakpuasan saudara terhadap istrimu tidak boleh dibicarakan kepada pihak yang ketiga. 何况第三个人也是女人。 Apalagi pihak yang ketiga juga adalah seorang wanita. 你家庭破裂就开始了。 Maka keluargamu akan mulai menjadi pecah. 我们以为这个小事情嘛， Kita mengira apakah ini adalah hal yang kecil? 找适当的女孩子， Mencari wanita yang cocok. 这是我的权利。 Ini adalah hakku. 但请你注意一件事情， Tetapi satu hal saudara harus perhatikan. 你要找几个女朋友是你的事情， Kalau saudara mau mencari beberapa teman perempuan itu adalah urusanmu. 那是你没有结婚以前的位分。 Tetapi itu adalah identitas saudara sebelum menikah. 当你结婚以后， Setelah saudara menikah, 你的位分改变了， maka identitas saudara sudah berubah. 你的自由结束了， Kebebasan saudara sudah berakhir. 你的责任开始了， Dan tanggung jawab saudara sudah 你的 dimulai. 前途有方向了。 Masa depan saudara ada 你 arahnya. 还可以像过去一样吗？ Masih bolehkah saudara sama seperti yang lalu? 这个谈谈，那个交往， Sini bergaul, sana berteman. 这对这个人自由，对那个人也自由， Terhadap yang ini saudara bebas, demikian juga terhadap yang lain. 你不能的。 Saudara tidak boleh lagi 你 seperti 曾 itu. 经面对选择的困难， Saudara pernah menghadapi kesulitan dalam 那 memilih. 么有困难，为什么继续选择呢？ Tetapi ketika ada kesulitan, mengapa engkau terus Ini. tetap memilih? 爱情需要专一， Karena cinta itu perlu sikap yang tunggal. 爱情需要永恒。 Dan cinta itu perlu yang abadi, kekal. 请注意这三件事情： Saudara perhatikan ketiga hal ini. 爱、 Cinta, 专一、 dan tunggal, 永恒。 dan abadi. 这三件事是不能分开的。 Ketiga hal ini tidak bisa dipisahkan. 为什么这三个是在一起呢？ Mengapa ketiga hal ini harus disatukan? 没有一个人 Tidak ada siapapun 能同时爱上两个对象。 yang bisa mencintai dua orang pada waktu yang bersamaan. Dengar baik-baik, 请你注意听， pada saat yang sama 在同一个时间， engkau mencintai dua perempuan, 你爱上两个女人， semua menjadi kawan hidup, 每个都是成为你的陪伴， itu tidak mungkin. 那个是不可能的。照样的， Sama halnya, 同样一个时间， sama-sama dalam satu 你 waktu, 喜欢两个男人， saudara suka kepada dua 那 pria, 是骗人的。 itu adalah hal yang bohong. 这就是妻子跟妓女不同的地方。 Inilah perbedaan istri dengan pelacur. 妓女只要你给她钱，你就可以上到她的床，你可以进到她的身体里面。 Seorang pelacur asalkan engkau membayar dia, maka saudara boleh berhubungan dengan dia. 妓女今天跟这个人，下一个钟头跟另外一个人，他用技术来表演。 Seorang pelacur hari ini dia dengan seseorang, jam berikutnya dengan orang lain, dia bisa bersandiwara dan sebagainya. Dia bisa main teknik kepada orang berbeda. Setiap jam kelihatan seperti setia,
但他的心不可能的。 Tetapi dalam hatinya tidaklah mungkin. 我从前在想这个问题： Dulu saya memikirkan tentang hal ini. 为什么上帝造人是这样的？ Mengapa demikianlah Allah menciptakan manusia? 我越想越不明白。 Semakin saya berpikir, saya semakin tidak 后来 mengerti. 圣经我找到一个地方， Kemudian saya mendapatkan satu tempat di dalam 保 Alkitab. 罗对哥林多的基督徒说 Paulus berkata kepada orang Kristen di：“ Korintus, 我把你们许配了一个丈夫， aku telah menjodohkan， menjodohkan kalian dengan seorang suami. 盼望你对他忠心到死， Saya mengharapkan kalian engkau boleh setia kepada dia sampai mati. 存着一个清洁的良心， Dan mempunyai satu hati yang murni, 存着一个专一的心， mempunyai hati yang bersifat tunggal, 对他的爱。 dan terhadap cinta yang dia 原 berikan. 来上帝造人就是这样， Rupanya demikianlah Allah menciptakan manusia. 上帝造狗不一样的， Allah menciptakan anjing itu berbeda, 造猫不一样的， menciptakan kucing itu 造 berbeda, 动物不一样的。 menciptakan binatang itu 猫 berbeda. 可以把她的丈夫当作丈夫， Kucing boleh menjadikan suaminya  itu sebagai suaminya. 2天以后， 2 harinya 他 lagi, 把他孩子也可以当作他的丈 dia 夫。 juga bisa menjadikan anaknya sebagai 你 suaminya. 说人也可以， Saudara mengatakan manusia juga 那 boleh. 你就不像人了， Maka saudara tidak lagi seperti manusia, 像动物一样。 tetapi saudara seperti binatang. 当你爱上一个人的时候， Ketika saudara mencintai seseorang, 圣经的原则， prinsip Alkitab, 爱要求专一。 cinta itu menuntut sifat yang tunggal. 你爱一个人， Saudara mencintai seseorang, 你就需要对那个人有专一的爱，才是真正的爱。 maka saudara dituntut untuk mempunyai cinta yang tunggal terhadap orang itu, barulah itu yang disebut sebagai cinta yang 专 sejati. 一够不够呢？ Apakah sifat tunggal itu cukup? 专一不够。 Sifat yang tunggal saja tidak cukup. 第二样， Yang kedua, 爱需要永恒的延续。 cinta itu perlu kesinambungan yang abadi. 所以，如果对一个人真正的爱， Maka jikalau cintamu itu sejati kepada 你的 seseorang, 真爱就要求永恒性。 maka cinta yang sejati itu pun menuntut keabadian. 你不能今天爱这个，明天爱另外一个。 Saudara tidak bisa mencintai seseorang hari ini, mencintai yang lain besok. 那个的爱不是爱， Cinta itu bukanlah 那 cinta, 个是玩弄， itu adalah cinta yang 那是 mempermainkan. 新鲜感的赏赐。 Itu adalah cinta yang mengungkap, yang menuntut akan kesegaran. Ini adalah percobaan suka sesenangnya sementara，那不是永远的爱。 Itu bukan cinta yang abadi. 所以三件连在一起， Maka ketiga hal digabungkan menjadi satu. 爱、专一、 Cinta tunggal 永恒。 dan abadi. 真正的爱是永恒的爱， Cinta yang sejati itu adalah abadi. 真正的爱是专一的爱。 Cinta yang sejati adalah cinta yang 虽 tunggal. 然你有时受试探， Meskipun kadang-kala engkau dicobai, 你有时软弱， kadang-kala engkau lemah, 无论如何， bagaimanapun 要 juga, 认定你的位分， engkau harus mengenali 要 identitasmu, 认定你的责任， engkau harus mengenali tanggung 把 jawabmu. 爱跟专一联合起来， Saudara menggabungkan cintamu dengan sifat yang tunggal 把 itu, 爱跟永恒联合起来 dan，saudara menggabungkan cinta dan keabadian 你 itu, 就站在你的位分上，尽你当尽的责任。 maka demikian engkau akan mengemban tanggung jawabmu di dalam identitasmu itu pula. 上帝问亚当说：“你在哪里 Allah bertanya kepada Adam, di manakah？” engkau? 这是大问题。 Ini adalah pertanyaan masalah yang 大 besar. 问题里面有3个小问题。 Di dalam pertanyaan yang besar ada 3 pertanyaan yang kecil. 第一个问题， Pertanyaan yang pertama, 你原来的位分，现在你还有吗？ apakah engkau masih memiliki identitasmu yang semula itu? 你现在的地方是应该有的地方吗？ Apakah posisimu sekarang adalah yang semestinya engkau ada di sana? 第3个问题， Pertanyaan yang ketiga, 你现在选择在这里，你的将来要怎么样呢？ sekarang engkau memutuskan di tempat ini, bagaimanakah dengan waktu yang akan datang, bagaimanakah engkau akan Past, pergi? past, Yang sudah berlalu, present, yang sekarang ini, and forever。 dan yang akan datang untuk 亚 selama-lamanya. 当，你在哪里？ Adam, di manakah engkau? 我原来造你是在这里吗？ Pada awalnya aku menciptakan engkau, apakah di sini? 你怎么今天会落在这里？ Mengapa engkau hari ini ada di tempat 你 ini? 知道不知道今天在这里，你以后在哪里？ Tahukah engkau hari ini engkau akan di sini? Engkau di sini, di manakah engkau akan datang di masa yang mendatang? 你应当有的责任在哪里？ Di manakah tanggung jawab yang seharusnya 你 engkau miliki? 现在堕落的地位在哪里？ Di manakah posisimu sekarang yang sudah jatuh 你 itu? 将来要变成在哪里？ Di manakah engkau akan berada pada waktu yang akan 这 datang? 3个问题 Ketiga pertanyaan 很 ini 简单呀， sangat sederhana.
你在哪里？ Di manakah engkau? 上帝不是亚当，你在哪里呀？我在找你，不是。 Allah bukan berkata kepada Adam, Adam di manakah engkau? Aku sedang mencari engkau. 上帝 Bukan. 不是说你现在跑到哪里去，快快回来，不是。 Allah juga tidak mengatakan engkau sekarang ada kemana, cepat-cepat sekarang pulang. 上帝说你在哪里？ Allah mengatakan di manakah engkau? 不是因为上帝不知道亚当在哪里。 Bukan karena Allah tidak mengetahui di manakah Adam. 那你说，如果上帝不知道亚当在哪里吗？他如果不是不知道，他知道。 Saudara mengatakan jikalau Allah bukannya tidak tahu tentang keberadaan Adam, berarti tahu。 itu berarti dia tahu. 为什么上帝知道亚当在哪里，还要问你在哪里？ Mengapa kalau Allah sudah tahu di manakah Adam, dia masih mau menanyakan di manakah Adam? 你注意听， Saudara perhatikan. 上帝知道亚当在哪里， Allah tahu di manakah Adam, 但是 tetapi 亚当不知道他在哪里， Adam yang tidak tahu di manakah dia ada. 所以上帝要问你 Maka Allah akan menanyakan kepada 一 saudara. 个对问题有很清楚、很正确、很清晰了解的人，这个人是真正聪明的人。 Seseorang yang dengan sungguh-sungguh dengan jelas mengerti akan pertanyaan yang diajukan dan mengerti akan ke arah mana pertanyaan itu adalah orang yang sesungguhnya pintar. 我从61年7月开始解答问题， Saya mulai bulan Juli tahun 1961 mulai memberikan 到 jawaban 今 atas 年 pertanyaan 2024年4月， sampai sekarang tahun 2024 bulan 我 April 已经回 bulan 答 Maret 了问题60多年了。 saya sudah memberikan jawaban atas pertanyaan 60-an tahun 回答 lamanya. 问题的人最大的责任知道那个人为什么问。 Memberikan jawaban atas pertanyaan, tanggung jawab yang pertama adalah tahu mengapa orang itu mengajukan pertanyaan itu. Dia. Yang kedua, 你要知道他问的原因是什么。 engkau juga harus tahu apakah alasan dia mengajukan pertanyaan itu. 第三，你要知道他问的内容是什么。 Yang ketiga, engkau juga harus mengerti apakah inti dari pertanyaan yang dia 第 ajukan. 四，你要知道他问盼望得到的答案是什么。 Yang keempat, engkau juga harus tahu apakah harapan jawaban yang dia ingin dapatkan. 最后，你知道你怎么答，对他以后的影响是什么。 Yang terakhir, engkau juga harus tahu bagaimana engkau memberikan jawaban apakah pengaruh bagi dia di kemudian 因为 hari. 这5个问题了解了， Setelah engkau mengerti akan kelima hal 我 ini, 才正确回答问题。 barulah saya mulai dengan tepat menjawab pertanyaan. 通常一个问题交在我手里的时候， Biasanya ketika satu pertanyaan diajukan kepada saya, 看了以后， setelah saya melihatnya, 我要在2秒钟里面决定这5个问题。 di dalam 2 detik itu saya harus memutuskan kelima hal 我一 tadi. 条一条回答他的问题。 Demikianlah satu pertanyaan demi satu pertanyaan saya memberikan jawaban. 发问的人是很聪明的人， Orang yang memberikan pertanyaan itu adalah orang yang sangat pintar. 有的人发问题根本没有想，就随便问、乱问，没有思想的问。 Tetapi ada sebagian orang yang mengajukan pertanyaan, mereka sembarangan mengajukan pertanyaan. Pertanyaan yang diajukan itu sama sekali belum mereka pikirkan. 对这人的问题没有必要解答。 Maka terhadap pertanyaan yang diajukan oleh orang-orang ini tidak perlu kita jawab. 有一次我到马来西亚去， Suatu kali ketika saya pergi ke 有 Malaysia, 2家报纸派记者来问我一些问题。 ada 2 media koran yang mengutus wartawan untuk menanyakan pertanyaan kepada saya. 有一个记者问问题的时候， Ada seorang wartawan yang ketika mengajukan pertanyaan 非常精细、 begitu mendetil, 非常深入、 begitu mendalam, 广泛的范围， begitu lingkup yang meluas, 问的使你头都会发毛。 yang pertanyaan yang membuat saudara bisa harus memikirkan secara komprehensif. 后来完了以后， Setelah selesai, 我问他说：“为什么你发的问题这么细节、这么深入、这么广泛？” kemudian saya bertanya kepada dia, mengapa pertanyaan yang kau ajukan itu begitu teliti, begitu mendalam dan begitu luas cakupannya? 他回答我 Dia menjawab kepada saya, 我还没有见到唐牧师以前， sebelum saya berjumpa dengan pendeta Stephen 有一 Tong, 个人告诉我， ada seseorang mengatakan kepada saya, 你问唐牧师不要乱问， ketika saudara menanyakan pertanyaan kepada pendeta Stephen Tong, jangan sembarangan mengajukan 因为 pertanyaan. 他是一个思想非常深入、非常广泛的人。 Karena dia adalah seorang pemikir yang sangat mendetil dan sangat mendalam dan luas. 如果你随便问，他会很轻看你， Jikalau engkau sembarangan mengajukan pertanyaan, maka dia akan sangat menghina saudara. 所以这个人很紧张。 Maka orang ini sangat tegang. 他有几天的时间，每天不知道要什么问。 Dia ada selama beberapa hari tidak tahu apa yang dia ingin ajukan. 他想了再想，所有范围、所有的思想、所有重要的书他都看，然后他才
开始发问题。 Dia terus berpikir dan berpikir semua buku yang mungkin dibaca, dia pelajari dan baru dia mulai mengajukan pertanyaan. 当我答他的问题的时候， Maka ketika saya memberikan jawaban atas pertanyaan dia, 一看就知道这是很有学问的人。 ketika saya melihat pertanyaan, saya langsung menyadari ini adalah pertanyaan dari orang yang sangat 这个 berpengetahuan. 是非常谨慎预备发问的人， Dan orang ini sangat penuh kewaspadaan mempersiapkan diri untuk mengajukan pertanyaan. 非常精细，一条一条给他解答。 Maka demikian juga dengan begitu teliti, satu pertanyaan demi satu pertanyaan saya berikan jawaban. 所解答的远远超过他所知道的范围， Dan yang saya jawab itu jauh lebih daripada lingkup yang dia mengerti. 惊喜万分， Dia begitu suka 好 cita 像上了很大的课程一样。 dan begitu tercengang seperti dia dalam mendapatkan kuliah yang sangat besar. 把我的答案一个字一个字很清楚的记下来， Dia mencatat dengan begitu jelas setiap jawaban yang saya sampaikan. 不清楚的马上问， Yang dia tidak jelas, dia langsung 然 menanyakan. 后呢再叫我修改有没有记错事情。 Kemudian dia minta saya lagi koreksi apakah dia ada salah mencatat. 我答完了以后， Setelah saya selesai menjawab, 我非常满意对他说 saya sangat puas dan berkata kepada dia, 请你不要登在报纸上， silakan jangan diberitakan dalam 你 koran, 要先把你已经整理出来寄回给我看。 tetapi berikan terlebih dahulu makalah yang engkau ingin beritakan dalam koran itu kepada saya. 我每一细节肯定了，你才登在报纸。 Setelah setiap hal yang mendetil saya setujui, baru Anda boleh beritakan di dalam koran. 他说谢谢唐牧师，我知道了。 Dia mengatakan terima kasih pendeta Siventong, saya mengerti. 这个记者走了， Dan demikianlah wartawan ini pergi. 另外一个记者来问我， Wartawan yang lain datang 我 menanyakan 一 kepada saya. 看就知道这个是完全没有学问的人， Begitu saya melihat, saya langsung tahu orang ini sangat tidak 也是 berpengetahuan 没有预备心的人。 dan juga adalah orang yang tidak mempersiapkan 他们 diri. 说你为什么要到马来西亚来？ Pendeta Siventong, mengapa engkau mau datang ke 你 Malaysia? 生在哪里？读过什么书？ Engkau dilahirkan di manakah dan sekolahmu apa yang engkau telah pelajari 他以 sebelumnya? 为他问了很大的问题了， Dia mengira dia sudah mengajukan pertanyaan begitu 我 besar. 一看了就知道， Begitu saya melihat, saya langsung 不 tahu 需要回答。 tidak perlu menjawab. 我用3句话跟他谈了，我就请他回 Dengan 家。 3 kalimat saya menjawab dan saya minta dia pergi. 3天以后， 3 hari kemudian, 2家报纸登出来了， kedua media koran itu mewartakan 问好问题的人 orang wartawan yang menanyakan pertanyaan yang 得 baik. 到的答案变成一篇很有智慧的文章。 Dia telah mendapatkan jawabannya dan itu menjadi satu makalah yang sangat berhikmat. 另外一张问题， Dan wartawan yang lain dari media koran yang 好 lain, 像没有知识的人问一些不重要的问题， sepertinya orang yang tidak berpengetahuan mengajukan pertanyaan yang tidaklah penting. 看的人 Orang yang membacanya, 以后就决定要买哪一张报纸。 di kemudian hari mereka memutuskan koran manakah mereka akan berlangganan. 现在弟兄姊妹， Bapak Ibu yang kami kasih, 你以为上帝问的是小问题吗？ apakah saudara kira pertanyaan yang Tuhan ajukan itu adalah pertanyaan yang 你以 kecil? 为上帝问亚当的问题是不重要的问题吗？ Apakah saudara kira pertanyaan yang Tuhan ajukan kepada Adam adalah hal Ya, yang tidak Adam. penting? 你在哪里？ Adam, di manakah engkau? 亚当怎么回答呢？ Bagaimanakah Adam menjawab? 我在园中行走， Aku berjalan di taman, 听见你的声音， aku mendengarkan suaramu, 我就害怕。 maka takutlah aku. 上帝说 Allah mengatakan,：“ 岂非你吃了我吩咐你不可以吃的果子吗 kecuali engkau telah memakan buah yang kuperintahkan tidak boleh makan. 上帝这么智慧， Demikianlah Allah begitu 上帝 berhikmat. 这么仔细， Demikianlah Allah begitu mendetil. 你以为他随便问吗？ Saudara, apakah saudara mengira dia sembarangan mengajukan 你以 pertanyaan? 为他没有跟你有什么关系吗？ Apakah saudara mengira dia tidak mempunyai hubungan apapun dengan saudara? 亚当说：“我在园中行走的时候， Adam mengatakan, aku berjalan di dalam taman, 听见你的声音。 aku mendengarkan suaramu. ” 第一句话就错了， Kalimat yang pertama itu sudah salah. 因为他园中行走不是跟上帝在一起走， Karena dia berjalan di dalam taman itu dia bukan berjalan dengan Tuhan. 所以上帝对他发问变成陌生者的声音。 Maka ketika Tuhan mengajukan pertanyaan kepada dia itu menjadi suatu suara daripada orang yang asing. 这不应该的。 Ini yang tidak semestinya. 你跟你妻子关系不是陌生者的关系， Hubungan saudara dengan istrimu bukan hubungan dengan orang yang asing. 他的声音不是你没有盼望的声音。 Suara dia bukanlah suara yang bukan engkau harapkan. 亚当在园中行走的时候， Ketika Adam berjalan di dalam taman, 没有与神在一起， dia tidak bersama dengan Tuhan. 不是神人同行， Bukan berjalan antara Allah bersama-sama dengan 所以 manusia. 他自己说。
maka dia sendiri mengatakan, 听见你的声音， aku mendengarkan suaramu, 我就害怕了。 maka takutlah aku. 为什么？ Mengapa demikian? 为什么你开车看到警察你害怕？ Mengapa ketika saudara mengendarai kendaraan, saudara melihat polisi menjadi takut? 因为你犯法， Karena saudara melanggar hukum. 因为你没有执照。 Karena saudara tidak mempunyai surat izin mengemudi. 警察的出现 Ketika muncul polisi, 就是一个审判， itu adalah satu penghakiman. 警察的出现 Kemunculan dari polisi 就是一个法律的制裁， adalah satu pelaksanaan hukum. 所以你惧怕了。 Maka saudara menjadi takut. 孩子应当怕爸爸妈妈， Apakah anak yang harus takut kepada papa mama? 学生应当怕他的老师吗？ Apakah murid-murid harusnya takut kepada para gurunya? 平民应当怕政府吗？ Apakah rakyat harusnya takut kepada pemerintah? 传道人应当是会有害怕吗？ Apakah hamba Tuhan harus ditakuti oleh jemaat? 不， Tidak. 你跟上帝的关系不应当是害怕的关系， Hubungan saudara dengan Tuhan tidak semestinya adalah hubungan di dalam ketakutan. 你跟你老师的关系不应当是很可怕的关系， Hubungan saudara dengan gurumu hendaknya bukan sudah hubungan yang ketakutan. 夫妻的关系不是怕来怕去的关系， Hubungan suami istri bukanlah hubungan yang saling menakutkan. 父母儿子的关系是亲母亲对孩子的关系。 Hubungan orang tua dengan anak adalah hubungan yang sangat erat dan intim seperti ibu dengan anaknya. 但亚当夏娃说：“上帝啊，我在园中行走，听见你的声音，我就害怕。 Ketika Adam berkata kepada Tuhan, "Oh Tuhan, aku berjalan di dalam taman, aku mendengarkan suaramu, maka takutlah 他 aku." 的位分不对了， Maka identitasnya itu sudah 他 salah. 不应当惧怕， Tidak semestinya dia takut, 他惧怕起来。 tetapi dia sekarang takut. 上帝听见这句话以后， Setelah Allah mendengarkan kalimat ini, 上帝有没有说：“既然我们的关系不好，你给我走吧 dan apakah Allah mengatakan kalau hubungan kita sudah tidak baik, pergilah engkau? ？”没有。 Tidak. 上帝怎么处理这个事情？ Bagaimanakah Allah menyelesaikan masalah ini? 下个礼拜我要跟大家更清楚的讲这个问题。 Minggu depan saya akan lebih jelas lagi menjelaskan hal ini kepada Bapak Ibu 我 Saudara 们 sekalian. 今天就讲到这个地方， Sampai di sini saja hari ini. 我们低头祷告， Mari kita tunduk kepala kita berdoa. 请胡胜长老带领我们祷告。 亲爱的天父上帝，我们满心感谢赞美主，因为你的恩典实在是够我们用。我们今天又再有这个宝贵的机会，能够聆听你所对我们说的话，你对亚当所发问的这个伟大而且是非常重要的问题，让我们能够常常的反省我们自己，常常的检讨我们在主的面前我们的身份、我们的位分应该是怎样，让我们能够在有生之年能够做好一个基督徒，能够有见证的基督徒，我们能够荣神一人。求主赐力量给我们，祷告感谢，奉主耶稣的名，阿门。阿门。